Penjelasan mengenai kedudukan pegawai dan kaki tangan kerajaan apabila Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan persekutuan. Selaras dengan apa yang terkandung dalam Belanjawan Pakatan Rakyat 2012 yang diterbitkan pada 4 Oktober yang lalu, Pakatan Rakyat mengiktiraf peranan utama yang dipegang pegawai dan kaki tangan awam dalam merealisasikan dasar-dasar yang telah ditetapkan. Pakatan Rakyat turut memahami bahawa campur tangan politik merupakan salah satu faktor merosotnya taraf perkhidmatan awam di mata rakyat. Dalam Belanjawan Pakatan Rakyat 2012 telah dicadangkan penubuhan sebuah inisiatif kecemerlangan perkhidmatan awam, Civil Service Excellence Initiative, yang akan membantu pertama meningkatkan kepuasan kerja, job satisfaction, lalu meningkatkan daya pengeluaran dan kecakapan bekerja. Tanggungjawab dan bidang kuasa setiap petugas akan diperjelas, mengurangkan pertindahan kerja dan tahap birokrasi. Yang kedua, mewujudkan skim ganjaran dan kenaikan pangkat yang akan memberi ganjaran kepada mereka yang menunjukkan mutu persembahan yang tinggi, serta skim peningkatan di mana mereka dengan mutu persembahan yang boleh dipertingkatkan diberi kaunseling dan dilatih semula atau akhirnya dilepaskan. Menamatkan era pertindahan antara juru perunding serta agensi pemandu dengan kaki tangan awam supaya dana rakyat tidak dibazirkan sewenang-wenangnya, seperti pembelanjaan lebih 6 bilion yang diperuntukkan untuk program NKEA dan NKRA dalam Belanjawan 2012 Pasar Nasional. Kaki tangan kerajaan akan diberikan pengiktirafan serta tugasan sewajarnya tanpa kerumitan dan campur tangan politik. Pun begitu, Pakatan Rakyat menjelaskan bahawa kedudukan 1.2 juta pegawai dan kaki tangan awam adalah terjamin seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia di bawah perkara 132, iaitu perkhidmatan awam, dan perkara 135, sekatan mengenai pembuangan kerja dan penurunan pangkat. Pada masa yang sama, Pakatan Rakyat menegaskan bahawa pegawai dan kaki tangan awam mestilah melaksanakan tanggungjawab berdasarkan standard dan yang diaspirasikan oleh rakyat Malaysia, yakni mereka perlu bertugas dengan penuh gigih serta berkualiti tinggi, membantu melaksanakan dasar-dasar dengan penuh iltizam serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Kaki Tangan dan Perkhidmatan Awam. Dan ini ditandatangani oleh YB Nur Izzah, Yang Berhormat Tian Chua, YB Zulkifli Ahmad, saya sendiri dan juga YB Liu Chin Tong tentang dokumen yang kami tampilkan pada pagi ini. Ini jelas bahawa jaminan daripada Pakatan Rakyat, kaki tangan awam tidak sekali-kali akan terjejas dan tidak sekali-kali akan dikurangkan sebagaimana yang ditomahkan kepada kami dalam beberapa minggu ini. Jadi ini adalah merupakan jaminan yang kita telah dokumenkan dalam Belanjawan Pakatan Rakyat dan juga yang dijamin oleh perlembagaan dalam fasa-fasa yang disebutkan tadi tentang perkara 132 dan 135. Jadi ini kenyataan awal daripada saya dan saya minta kalau YB dulu. Saya YB Zul terus akan nak check ya, nanti PR. Okay. Baik, saya menambah sikit. Ternyata bahawa mainan media BN sana yang lain punya niat jahat punya niat jahat dalam memutarbelitkan kenyataan yang dibuat oleh YB Tony. Kalau kita kembali kepada apa yang tertera hitam putihnya, yang saya masih ingat jelas adalah pernyataan yang dibuat sendiri dalam pembentangan belanjawan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang menyebutkan tentang tindakan yang diambil kepada mereka yang tidak perform dalam perkhidmatan awam. Itu jelas, semua mendengar. Dan kalau saya kembali pula kepada apa yang tertera dalam program transformasi kerajaan, dalam perkara 13.3, Tunjuk page mana? Lepas baca ya. Tunjuk depan dulu. Ini program transformasi kerajaan JPM, Jabatan Perdana Menteri. Pelan hala 7.
Ya. Surat. Muka surat di sana, muka surat 266, ya. Tertera dalam perkara 13.3, ya, dalam pasal 3, ya. Mereka membuat komitmen begini. Kami akan menggalakkan inovasi pilihan dan persaingan, mengurangkan saiz kerajaan dikala menambahkan peranan sektor swasta dalam pembekalan khidmat awam. Ya. Kami akan bergerak ke arah model kerajaan baru yang lebih kecil. Small government. They are making this statement. Why do they jump? When YB Tony was mentioning it in a proper perspective of making effective government machinery dan delivery system. Mereka menyebut kami akan bergerak ke arah model kerajaan baru yang lebih kecil, di samping mempertingkatkan kualiti perkhidmatan awam secara serentak. Ini dokumen program transformasi kerajaan, ya. Jadi tanpa saya manjangkan isu itu, maka jelas bahawa apa yang mereka cuba mainkan di saat-saat ini, di ambang pilihan raya ini adalah sebenarnya memainkan psikologi dan psiki orang Melayu, ya. Undi Melayu yang rata-ratanya adalah 90 to 95% yang merupakan that constitute the civil servant. Dalam semua, ya. Civil servant punya lagi pun kita tahu dalam FC Federal Constitution, they are all provided for dalam artikel 135, 132, ya. Soalan dismissal, process restriction on dismissal and reduction in rank semua sudah ada. Mengapa mereka sengaja memainkan dan menakut-nakut dan memomokkan kenyataan yang sepatutnya diambil dalam semangat yang baik? Kerana sama-sama kami bertanggungjawab untuk mempertingkatkan keefisienan, the efficiency, the efficacy dan the effectiveness of government delivery system. PM sendiri sebut tentang mengambil tindakan pada mereka yang tidak perform. So we are not here to do an what-upmanship kind of thing to appease civil servant. Kita bukan itu. Kerana sama-sama kita mesti bertanggungjawab to lift up. You know, we want to have, once upon a time, our civil service is one of the top in the world. You know, in those days where in the 70s and we were. Jadi dalam semangat itu yang kita bercakap untuk mengangkat. Kita tak sebut pun tentang downsizing. Dalam semua pakatan dokumen, our budget, our buku jingga, we did not at all. Tak sama sekali kami sentuh tentang downsizing ataupun mengkecilkan kerajaan dan sebagainya. But we want an effective delivery system of the government machinery. Tapi kita lihat seperti yang disebutkan di sini, bertindih-tindan. You know, bertindih-tindan apa yang dibentuk oleh JPM, Jabatan Perdana Menteri. We have now pemandu led by Datuk Sukun, Tan Sri and Datuk Dejala. And that is overlapping over and above ICU, over and above mampu, over and above segalanya. And you have this, you know, sebab apa tu? Sebab bila machinery becomes tidak dapat ditentukan, you know, apa yang dikatakan sebagai job spec dan dia turf. So you have this problem. So itu yang kita komen, bukannya untuk membawa apa-apa yang diputar belikkan oleh media. Kalau boleh saya tambah sedikit saja. Kalau tengok poin ketiga yang kita sebut, perbelanjaan lebih 6 bilion ringgit diperuntukkan untuk program NKEA dan NKRA dalam belanjawan 2012 Barisan Nasional. Sebelum ini, Ahli Parlimen Pakatan Rakyat bangkitkan beberapa bilion ringgit diberikan khusus untuk to hire new staffing, bawah pemandu. Beribu orang ditambah dalam bayaran kerajaan sebagai staf-staf kaki tangan untuk pemandu. Dan untuk tahun ini, dalam anggaran belanjawan persekutuan terbukti untuk program NKEA 3.85 bilion ringgit diperuntukkan dan dia tak disebut dalam JPM. Terus dimasukkan menerusi kementerian-kementerian terbabit, termasuk Kementerian Sains, Pelancongan dan sebagainya. Saya akan bagi lampiran. Termasuk yes. No, not supply bill. This is the anggaran belanjawan persekutuan 2012 lah. 2012. Yes. 2012, Pada expenditure. We'll give it to you, ya, one copy. Untuk NKRA, crime,
isu program khusus dan sebagainya sebanyak 2.2 bilion ringgit. So in effect, the current government is increasing the number of civil service if you take into account the contract workers under pemandu. So this is an important dimension that's hidden, that's not being addressed. Our public coffers is being used, under the guise of pemandu or the GTP advertisement that you see, and then they are using and manipulating Wabi Tony Puas statement to say that we are planning to downsize the civil service. Sekarang ni, penambahan kaki tangan kerajaan, penambahan emolumen untuk membayar mereka di bawah pemandu, termasuk program NKEA dan NKRA. Saya harap perkara ini di-highlightkan kerana merupakan satu perbelanjaan yang begitu besar. We're not talking about 2011, I'm talking about 2012. Okay, more than 6 billion ringgit just for this exercise. So saya akan bagikan selepas ini lampiran untuk perbelanjaan saja. Okey, jelas ya. Maknanya kami berpandangan bahawa mereka manipulate, mereka berniat jahat dan gamenya adalah resis. Ya. Nak wujudkan perasaan dan semangat perkauman yang kononnya JPA ini kebanyakannya menjadi orang Melayu, menakutkan mereka. Sedangkan dalam dokumen kami tidak ada langsung menyentuh tentang downsizing ini, tak ada. Jadi oleh itu kita harap kita buat satu clearance pada hari ini bahawa ini adalah suatu fitnah dan apa yang mereka sebut dalam program itu harus dibaca oleh JPA. Dan saya minta JPM beri definisi apa maksud tentang kerajaan kecil, apa maksud tentang mengecilkan saiz kerajaan. Okey, beri definisi itu sebelum membuat tuduhan kepada kami yang tidak ada satu pun dalam dokumen kami nak mengurangkan kaki tangan awam. Jadi tolong beri penjelasan dalam buku ini daripada PM sendiri. PM tolong jelaskan apa maksud mengecilkan saiz kerajaan. Apa maksud untuk mengecilkan saiz kerajaan. So jangan tuduh kami, jangan buat fitnah pada kami, sedangkan perkataan itu jelas kepada PM sendiri melalui dokumen ini. Okay. Hakikatnya saiz kerajaan dah bertambah dah, bertambah menerusi pemandu di bawah Barisan Nasional. Satu. Keduanya, kaki tangan kerajaan juga marah kerana mereka tahu berapa gaji yang dibayar untuk staf di bawah pemandu jauh lebih tinggi daripada kaki tangan kerajaan sedia ada. Okey, itu hakikat. Dia paid higher dan ini menggunakan dana kerajaan. Justru wujud pertindihan dan menyukarkan tugasan dan juga kerja-kerja di lapangan itu berlangsung. So janganlah kalau saya sebut sikit ya. Ini kalau perhatikan, it's also said by BN backbenchers. Every time the pemandu menteri dan take the floor, you see how dia apa dipanggil? The wrangling berlaku. Mereka juga tidak senang sebenarnya dengan kehadiran yang membawa pertindih-tindan ini. Ya. And this is such a waste of taxpayers' money, kan? Sehingga kan hari ini orang bercakap tentang di mana peranan EPU, di mana peranan NEAC, di mana peranan semua itu sudah menjadi mapen dan sebagainya. So jangan lari dari tajuk, jangan lari daripada masalah yang ada pada hari ini. Dulu 2004 mereka besarkan saiz kabinet. Ya. Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, ada pula jabatan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Mereka buat apa sahaja. Kemudian pengajian tinggi dengan pelajaran, mereka pisahkan. Jadi mereka nak besar ke, mereka nak kecilkan, itu telah mendatangkan masalah kepada pentadbiran kerajaan. Jadi isu sebenarnya kami tidak melakukan sebarang mengeluarkan sebarang dokumen untuk mengecilkan saiz kerajaan. Okey? Pihak Mediafast melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediafast asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.